Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan lihat untuk topik sains tingkatan 1. Bab 2, sel sebagai unit asas kehidupan. Untuk hari ini kita akan berkomunikasi tentang topik 2.2 iaitu respirasi sel dan fotosintesis. Untuk yang pertama kita akan tengok apa itu respirasi. Makanan membekalkan tenaga kepada badan untuk menjalankan aktiviti harian. Okey, ini adalah poin yang sangat penting. Kenapa kita perlu mengambil pengambilan makanan? Ianya adalah disebabkan makanan adalah benda yang membekalkan kita dengan tenaga. Okey, contoh yang kita makan adalah karbohidrat, lemak, protein. Bahan-bahan ni adalah bahan makanan yang membekalkan kita dengan tenaga supaya kita boleh menjalankan aktiviti-aktiviti harian kita. Okey, termasuklah seperti bernafas, berfikir, berjalan, berlari. Okey. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan sel haiwan di mana kita ada belajar nukleus, sitoplasma, membran sel dan juga yang paling penting iaitu mitokondria. Okey. Mitokondria menjadikan tenaga untuk pelbagai fungsi hidup melalui proses respirasi sel. Terdapat dua jenis respirasi yang akan kita pelajari. Okey, yang pertama, respirasi luar, iaitu apa yang kita katakan sebagai pernafasan. Okey, pertukaran gas antara organisma dengan persekitarannya. Jadi di sini kita boleh lihat, untuk respirasi luar ianya adalah berbentuk secara fizikal. Okey, contoh kita nampak dalam gambar ni kan. Okey, di mana melalui proses pernafasan ataupun respirasi, oksigen akan masuk ke dalam peparu. Okey, dan kemudian setelah oksigen digunakan oleh sel-sel di dalam badan kita, sel-sel tersebut akan mengeluarkan karbon dioksida dan karbon dioksida akan keluar semula melalui peparu dan trakea dan dikeluarkan oleh badan kita. Okey, jadi karbon dioksida adalah satu waste product ataupun bahan buangan badan kita. Okey, jadi kalau kita nampak dekat sini, respirasi luar lebih kepada proses fizikal. Kemudian kita akan nampak respirasi dalam, iaitu di sini kita katakan sebagai respirasi sel. Okey, ini berlaku apabila proses pengoksidaan dan penguraian glukosa yang berlaku dalam sel hidup untuk membebaskan tenaga. Okey, untuk yang ini ianya adalah lebih kepada berlaku di dalam sel itu sendiri. Contohnya di dalam mitokondria. Okey, di mana mitokondria ni berfungsi dia akan menyerap segala glukosa dan kemudian dia akan menguraikan glukosa tersebut supaya ditukarkan menjadi tenaga. Okey, jadi awak kena ingat mitokondria ni kita boleh nampak ataupun kita boleh jumpa dia di dalam sel. Okey, jadi glukos akan digunakan oleh mitokondria supaya tenaga dapat dikeluarkan. Bukan itu sahaja. Okey, proses ini berlaku di dalam semua sel. Jadi kalau nampak dekat sini, mitokondria nampak ini adalah glukosa yang telah dihasilkan. Okey, mitokondria akan guna glukosa tersebut untuk menghasilkan tenaga. Kemudian kita akan tengok lebih detail untuk respirasi sel. Ianya adalah proses penguraian makanan yang membekalkan tenaga. Okey, tenaga yang dibebaskan akan digunakan untuk proses hidup yang berlaku dalam badan. Okey, jadi tenaga yang kita dapat daripada proses respirasi sel, kita akan guna untuk segala proses hidup kita. Seperti yang saya kata, berjalan, okey, membesar, berfikir dan beberapa lagi proses hidup. Okey, tenaga yang dibebaskan akan digunakan untuk proses hidup. Ini adalah poin penting. Okey, proses respirasi sel memerlukan oksigen dan glukosa. Okey, contoh kita tengok sendiri diri awak. Okey, apa yang awak perlukan untuk hidup? Okey, yang pertama mestilah oksigen. Kemudian awak perlu makan. Okey, jadi makanan yang awak makan itu adalah sumber kepada glukosa. Okey, untuk menghasilkan tenaga, jadi kat sini tenaga adalah yang awak perlukan untuk awak
membuat sesuatu, proses hidup. Kemudian awak juga akan menghasilkan gas buangan iaitu karbon dioksida dan kemudian air. Okey, jadi ini adalah satu proses yang kita namakan sebagai respirasi sel. Okey, jadi proses ni dia akan berterusan, dia tak akan berhenti. Sekiranya dia berhenti, kita tahulah sebenarnya manusia tu tak boleh menjalankan proses hidup dan dia telah kehilangan nyawa. Okey, jadi kita kena ingat, respirasi sel ni dia adalah berlaku di dalam sel. Setiap sel badan manusia ataupun haiwan akan berlaku respirasi sel. Okey, yang paling penting ianya akan membebaskan tenaga. Kemudian kita akan lihat proses fotosintesis. Kita kena ingat, kalau fotosintesis dia mestilah berlaku di dalam tumbuhan. Kerana apa? Kerana tumbuhan mempunyai klorofil. Ataupun yang paling penting, tumbuhan adalah berbeza daripada manusia. Jadi, tumbuhan hijau dia perlu mensintesis makanan. Okey, kalau kita manusia, kita boleh cari makanan kita sendiri. Kita nak makan apa? Kita nak makan McD ke? Nak makan nasi lemak ke? Kita boleh berjalan. Tetapi berbeza dengan tumbuhan hijau. Okey, tumbuhan ni dia tak boleh berjalan. Jadi, kenalah buat makanan sendiri. Okey, jadi dia buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan iaitu glukosa, kemudian disimpan dalam bentuk kanji. Okey, glukosa ni adalah simplest substance ataupun molekul yang paling kecil sekali. Okey, jadi molekul ni bila dah banyak, dia akan simpan dalam bentuk kanji. Okey, kanji. Dia simpan secara bersama. Okey, kemudian kita akan tengok proses fotosintesis kat sini. Apa yang diperlukan oleh proses fotosintesis? Yang pertama, kita perlukan karbon dioksida. Okey, awak kena ingat, semua karbon dioksida yang awak hembuskan tu, yang awak buang tu akan digunakan kembali oleh pokok yang ada. Kemudian dengan ada air sekali. Okey, awak bayangkan pokok dia akan serap karbon dioksida. Kemudian bila awak siram air, dia akan dapat air dengan kehadiran cahaya matahari dan juga klorofil. Okey, jadi cahaya ni penting supaya tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Okey, klorofil pun penting. Ingat klorofil ni adalah pigmen-pigmen hijau dekat dalam tumbuhan. Okey, jadi dia melayakkan sesuatu tumbuhan tu untuk menjalankan fotosintesis. Kita tengok hasilnya. Hasilnya, dia akan menghasilkan glukosa. Jadi, glukosa ni adalah makanan ataupun keperluan kepada tumbuhan. Okey, dan ianya juga akan membuang oksigen. Oksigen ni akan kita gunakan untuk bernafas. Okey, jadi sebenarnya proses-proses dekat sini dia bergantungan antara satu sama lain. Okey, kalau tak ada tumbuhan, tak adalah oksigen. Kita pun tak boleh dapat oksigen. Okey, jadi tadi kita ada karbon dioksida, air, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, ianya akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Jadi ini adalah satu proses yang kita kena ingat. Okey, kerap kali ditanya dalam soalan peperiksaan untuk bahagian ini. Untuk fotosintesis pun awak akan jumpa di tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Okey, jadi memang perlu ingat. Okey, ini adalah proses yang sama. Okey, lagi lengkap. Contoh. Yang pertama, kita ada karbon dioksida. Ni. Okey, karbon dioksida diserap oleh daun-daun pokok, manakala air diserap oleh akar-akar pokok. Okey, jadi air akan dihantar ke bahagian atas pokok, okey, supaya ianya boleh digunakan, okey, untuk proses fotosintesis. Dalam pada masa yang sama, kita perlu ada tenaga cahaya dan juga klorofil untuk memerangkap tenaga cahaya supaya oksigen dapat dihasilkan. Begitu juga dengan glukosa. Okey, jadi ini adalah persamaan perkataan untuk proses fotosintesis yang perlu awak ingat. Kemudian kita akan lihat perbezaan antara proses respirasi sel dengan fotosintesis. Okey, tadi kita dah belajar berkenaan dengan respirasi sel dan juga proses fotosintesis. Yang pertama,
respirasi sel berlaku dalam mitokondria. Okey, mitokondria ni, ingat sel-sel hidup kita mempunyai mitokondria. Okey, jadi untuk respirasi sel, untuk penghasilan tenaga bagi proses hidup, ianya berlaku di dalam mitokondria. Okey, di dalam setiap sel. Manakala fotosintesis berlaku dalam kloroplas. Ini adalah tempat yang berbeza. Okey. Kemudian, untuk respirasi sel, dia adalah proses yang membebaskan tenaga. Okey, di mana respirasi sel tadi kita nampak untuk mitokondria tadi, penghasilannya adalah tenaga supaya kita sebagai manusia, haiwan ataupun haiwan, kita boleh menggunakan tenaga yang dihasilkan oleh mitokondria. Manakala fotosintesis menyerap tenaga. Daripada mana kita dapat tenaga? Cahaya matahari. Okey. Kemudian, ianya menggunakan tenaga kimia dalam makanan. Okey. Jadi, untuk melalui proses respirasi sel, okey, seseorang itu perlulah makan dan kemudian glukos yang kita makan tu, yang telah dipecahkan menjadi glukos. Okey. Jadi, itu yang akan digunakan oleh mitokondria. Okey. Makanan tu yang akan digunakan. Okey, itu kita panggil sebagai tenaga kimia. Kemudian untuk fotosintesis menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. Jadi dia guna tenaga daripada cahaya matahari sendirilah. Ini sumber tenaga. Kemudian untuk respirasi sel berlaku pada manusia, haiwan, tumbuhan dan juga mikroorganisma. Okey, jadi respirasi sel ni kena ingat dia bukan sahaja berlaku dekat haiwan dan manusia. Tumbuhan pun ada juga sebab tumbuhan pun ada sel. Tumbuhan juga mempunyai mitokondria. Kita dah belajar kan sebelum ni kan? Okey, tapi untuk di dalam tumbuhan, mitokondria ni dia menghasilkan tenaga untuk proses hidup tumbuhan tu sendirilah. Kecuali macam bergerak memang tak boleh lah. Okey? Berlaku untuk fotosintesis, berlaku pada tumbuhan dan mikroorganisma. Okey? Jadi, mikroorganisma pun ada juga yang diklasifikasikan sebagai tumbuhan sekiranya ianya mempunyai kloroplas. Kemudian, respirasi sel menguraikan glukosa untuk penghasilan tenaga. Okey, kita ingat kita makan karbohidrat. Karbohidrat akan dipecahkan sehingga menjadi glukosa untuk menghasilkan tenaga. Ini yang kita perlukan. Okey. Fotosintesis pula, dia mensintesis glukosa, penghasilan glukosa. Okey. Untuk respirasi sel, menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, ini awak boleh rujuk kepada persamaan yang kita dah belajar tadi. Okey. Untuk fotosintesis pula, karbon dioksida dan air, kemudian dia akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Okey, jadi ini perlu diingat. Kemudian respirasi sel pula sentiasa berlaku. Okey, dekat dalam badan kita, ianya sentiasa, saya tunjuk contoh sebagai seorang manusia. Okey, dalam badan kita, respirasi sel sentiasa berlaku. Okey, supaya kita boleh membuat aktiviti harian kita. Okey, terutamanya proses hidup. Okey, manakala fotosintesis, ingat tak kita ada mitokondria. Okey, mitokondria ni tugas dia menyerap tenaga matahari ataupun tenaga cahaya. Jadi tenaga ini yang akan menggerakkan fotosintesis. Jadi ianya hanya akan berlaku ketika ada cahaya. Tak ada cahaya, ianya tak akan berlaku. Okey? Okey, ini adalah satu gambar ajar yang saya ambil daripada buku teks awak. Okey, contoh tumbuhan. Melalui fotosintesis, ianya akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Okey, fotosintesis. Kemudian glukosa akan, contoh kalau macam haiwan ataupun manusia, kita akan makan glukosa tersebut. Okey. Okey, ataupun kanji tersebut, kita akan makan dan kemudian kita proses sebagai kita punya makanan. Okay, semua organisma menggunakan glukosa dan oksigen semasa respirasi sel. Okey, jadi tumbuhan, haiwan, manusia, semua akan menghasilkan karbon dioksida dan air melalui respirasi sel.
Okey, jadi awak boleh nampak ini adalah satu kitar. Okey, kita bukan sahaja manusia yang penting, tetapi haiwan, tumbuhan pun sangat penting antara satu sama lain. Kita bergantungan antara satu sama lain. Okey, kita boleh bayangkan kalau tumbuhan tak ada, apa akan jadi pada kita? Tak ada benda yang akan, tak ada hidupan yang akan bantu kita dalam memproses oksigen. Okey, kalau tak ada manusia, apa akan jadi? Manusia ataupun haiwan, tumbuhan tak akan dapat karbon dioksida. Okey, jadi proses ni adalah satu kitar. Dia bergantungan. Okey, nanti kita akan belajar berkenaan topik yang ini di tingkatan 2 nantilah. Okey. Okey, jadi kita dah tamat untuk bab 2.2. Maksudnya tamatlah untuk bab 2 kita. Okey, jadi tolong baca dan fahamkan. Okey, dan kemudian buat latihan yang sepatutnya. Okey, jadi kita akan jumpa lagi untuk topik bab 3 nanti. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.